Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Sekali lagi kita mengucap syukur pada Allah SWT kerana dengan izin dan perkenannya dapat kita sekali lagi dapat duduk dalam majlis ilmu ini. Ini untuk sesi yang kedua, Mudah-mudahan daripada sesi yang pertama dan sesi kedua ni dapat kita memahami sedikit sebanyak tentang sesuatu yang sepatutnya kita tahu atau sepatutnya kita fahami daripada sesi kita pada hari ini. Dan untuk kertas yang kedua ini atau tajuk yang kedua ini juga saya ada membuat satu kertas kerja yang mana tuan-tuan dan puan boleh merujuknya. Dan saya ada berikan alamat email lah. Kalau tuan-tuan dan puan ada berhasrat nak bertanya melalui email, bolehlah emailkan kepada email tersebut. Ataupun kalau nak bertanya melalui blog saya pun boleh, ataupun melalui WhatsApp pun boleh, atau melalui SMS pun boleh, atau melalui telefon pun boleh. 013-3987-455. Itu nombor telefon saya. 013-3987-455. Paling mudah SMS lah, ataupun WhatsApp. Cuma saya ni orang tua, WhatsApp ni grup orang baru. Saya kalau SMS tu lebih mudah saya jawab daripada WhatsApp. Okey, baik. Ibu-ibu, bapa, anak-anak yang dikasihi sekalian. Jadi dalam sesi ini juga saya lebih banyak nak menggunakan gambar lah. Pepatah Cina kata, kalau kita mendengar, kita dengar je kan, lupa. Orang Cina cakap, kalau kita dengar je, lupa. Kalau kita melihat, kita faham. Jadi kita kena gabungkan lah. Mendengar dan melihat. Tapi kalau kita buat, kita akan mengerti. Kita akan mengerti. Jadi kita lihat. Baik itu Allah SWT dia suruh kita lihat. Sanurihim ayatina fil afaki. Allah firman Allah. Jadi Allah gesa supaya kita melihat. Jadi sebab itu saya lebih suka melihat. Membaca ni kalau kita duduk dalam kelas, bolehlah kita baca. Kalau kita nak ambil exam biasa, tapi tuan-tuan dan puan ibu-ibu apa tak ada nak ambil biasa pun kan. Lepas saya habis berkuliah ni, tak ada soalan pun. Tapi kalau nak bertanya kepada saya boleh. Kalau nak bertanya masa saya sedang bercakap pun boleh. Apa nak tunggu masa di akhir kan takut lupa. Ataupun takut dah habis masa. Dia kalau nak bertanya boleh bertanya kepada saya. Saya kalau boleh saya jawab, kalau tak boleh saya cuba cari jawapannya. Baik ibu bapa, tadi saya dah kenalkan kaum falak al-ismi ni apa. So jadi umat-umat yang terdahulu daripada kita, dengan petunjuk Allah SWT, dengan hidayah Allah SWT, dengan rahmat Allah SWT, mereka memikirkan tentang keadaan umat. Memikirkan keadaan umat. Itu sebagai sebahagian daripada ciri-ciri umat Islam ni. Dia bukan hidup dia untuk dia seorang je nak masuk syurga.
Dia kena fikirkan bagaimana orang lain juga dapat masuk syurga. Jadi kalau boleh begitulah kita pada hari ini, dalam zaman hari yang serba maju, kita kena fikir sama apa yang mereka buat, tuan-tuan dan puan. Sebab Islam pada zaman Rasulullah, Mekah, Madinah, kemudian selepas itu dia tersebar luas, ke seluruh semenanjung Arab, ke utara Afrika, ke benua India, ke China, ke Eropah. Jadi Islam ni berkembang. Jadi keperluan untuk melaksanakan ibadat itu sangat mendesak, perlu. Macam mana nak tahu waktu sembahyang dah masuk? Macam mana nak tentukan arah kiblat? Macam mana nak tahu 1 tahun nak bayar zakat? Nak tahu bila musim haji dah masuk ke belum? Bila bulan Ramadan? Bila bulan Syawal? Jadi perlu kepada ilmu. Perlu pada ilmu. Jadi sarjana-sarjana Islam pada masa itu telah berfikir, telah mengarang, mengkaji, maka mereka menghasilkan di antaranya ialah alat-alat. Alat-alat untuk mengetahui waktu dan juga arah kiblat. Jadi di antara alat yang diciptakan namanya ialah astrolab. Astrolab, ini di antara koleksi yang ada di komputer resmi. Iaitu satu alat yang digunakan oleh orang Islam pada masa dulu untuk mengetahui kedudukan bintang-bintang di langit. Supaya daripada kedudukan bintang itu dia boleh mengetahui kedudukan dia di bumi. Dan juga boleh mengetahui musim-musim pada masa itu. Ini di antara alatnya. Alat astrolab. Nah, ini merupakan satu warisan nenek moyang kita pada masa dulu kepada kita hari ini. Tapi sekarang ni kalau kita diberikan alat ni, kita pun tak tahu macam mana nak guna. Yalah, memanglah kita dah ada dah gadget-gadget yang canggih macam ni. Tapi seharusnya kita juga janganlah lupa dengan sumbangan-sumbangan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita ini. Sebab alat ini sebenarnya boleh diguna sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Bahkan pada saya dalam satu segi, satu sudut, yang lain kalau kita pandang, alat ni lebih canggih daripada alat kita hari ni. Sebab kalau alat canggih kita ni, gadget kita ni, handphone yang canggih, cuba kalau terjatuh dalam kolah tempat wuduk tu, terjatuh, tunduk, top, jatuh, lepas tu tuan-tuan ambil, agak-agak boleh pakai tak? Habislah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah telah berlaku, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Redha je lah. Dah ketentuan begitu. Maknanya dah tak boleh pakai lah. Tapi alat ni, alat orang zaman dulu ni, tenggelam dalam air ke, bahkan boleh cuci lah, boleh basuh. Lepas tu jemur, pakai balik. So jadi satu segi dia maju kat situ. Tak payah pakai bateri, alat dia. Tak payah pakai bateri. Kemudian dia ada 2 jenis lah astrolab ni. Satu yang betul bulat, satu lepeh. Kan? Kita mungkin sebab kita tidak terdedah lah dengan ilmu-ilmu ni. Tuan-tuan fikir macam mana telefon ni boleh cipta? Ciptaan telefon ni akibat daripada teknologi yang ada pada masa dulu. Kemudian dia maju sehinggalah pada ni. Kalau tak ada yang dulu, tak ada hari ni. Tak ada dulu, tak ada hari ni. Jadi orang-orang di barat, mereka belajar dengan orang Islam, kemudian bawa balik ke barat ilmu-ilmu Islam ni. Kitab-kitab, kalau kita nak kaji, kita kena pergi kaji di negara barat. Saya pernah pergi sampai ke Chicago. Saya pergi di Planetarium Chicago, salah satu planetarium yang tertua di Amerika Syarikat. Dekat situ alat-alat tradisional orang Islam ni cukup banyak. Daripada yang saiz kecil dan saiz poket, macam kita handphone kan, saiz kecil macam ni. Orang dulu pun dia ada astrolab dia saiz poket saiz, senang untuk dia bawa berjalan-jalan, untuk dia bermusafir, nak tahu arah kiblat, nak tahu waktu sembahyang, nak tahu kedudukan bintang pada malam hari untuk dia berjalan. So, jadi dia dah buat dah alat tu. Jadi alat itu diambil oleh barat dan diletakkan di tempat mereka. Dan kita pula kalau nak tahu, kita kena pergi tempat mereka pula.
Jadi sebab itu dalam dunia global hari ini mereka menjajah sebenarnya negara-negara Islam. Sebab di antaranya adalah untuk mengambil ilmu orang Islam. Jadi sebab itu tak heran tuan-tuan, kenapa penjajah dia keluarkan ilmu falak ni daripada sistem kita. Dulu ada belajar ilmu falak ni. Tadi Tuan Haji pun cakap dengan saya, dulu ada belajar. Apa dia, Tuan Haji Ibrahim Bongek kata dia. Guru dia mengajar falak. Tetapi lepas tu hilang begitu saja sebab penjajah nampak kalau orang Islam dia maju dalam bidang ilmu falak ni, maka dia akan maju dalam bidang ilmu yang lain. Jadi kalau nak mengajar solat, mengajar puasa, mengajar macam mana nak puasa, perkara yang batalkan puasa, sembahyang pun macam tu juga, solat macam tu juga, perkara yang rukun-rukun solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, setakat itu je. Tak ada pun kita diajar macam mana nak kira waktu solat tu, macam mana nak tahu waktu solat. Ada tuan-tuan belajar? Ada tak? Anak-anak hari ni pun tak belajar. Zaman saya pun tak belajar. Selepas saya mengkaji sampai peringkat tinggi, barulah tahu macam mana dikatakan waktu solat tu. Sedangkan itu basicnya, tapi dikeluarkan daripada sistem silibus kita. Sebab dia tak nak orang Islam ni maju. Kalau maju, maka orang Islam ni bab matematik, sains ni mudah saja. Sebab dah belajar dah peringkat rendah. Tapi sekarang ni tak belajar. Belajar rukun sembahyang, perkara-perkara yang batalkan sembahyang, dan perkara-perkara yang lain. Tak belajar pun dari segi falaknya, macam mana nak menentukan sembahyang. So jadi ini di antara alat lah pada zaman dulu. Bahkan di tempat kita pun ada. Kalau di Melaka, untuk menentukan waktu sembahyang, mereka menggunakan tongkat istiwa ni, waktu solat Zuhur, waktu tengah hari, dan juga waktu asar. Mereka menggunakan tongkat istiwa ni untuk mengetahui waktu sembahyang. Jadi kalau pergi kat masjid-masjid lama, contohnya di Masjid Peringgit, di Masjid Serkam, alat ni masih ada lagi sampai hari ni. Tapi ramai orang dah tak tahu. Jadi saya pernah diberitahu oleh orang dulu, dia kata bila nak sembahyang Jumaat, ada pegawai masjid yang ditugaskan untuk mengetahui, nak menggunakan alat ini untuk mengetahui dah masuk belum waktu Zuhur, untuk mengerjakan solat Jumaat. Jadi diletakkan tengah halaman, bila dah masuk barulah azan. Itu sebenarnya asas kepada mengetahui waktu masuknya waktu solat. Asas. Bukannya kita tengok kalender. Tapi sekarang zaman hari ini dah mudah, kita dah tengok kalender dah lupa dah perkara yang asasnya, yang sebenarnya. Ni dia alat tongkat istiwa, namanya tongkat istiwa. Jadi dia menggunakan bayang, dia ada bulatan macam tu. Jadi kita akan tengok bayang tu jatuh kat mana. Dan mana garis-garis bulatan tu menandakan waktu. Bulatan yang pertama sekali tu, kan dia ada bulatan yang pertama, lepas tu ada bulatan lain, bulatan. Bulatan yang pertama tu menunjukkan masuknya waktu asar. Masuknya waktu asar. Jadi kalau sekiranya bayang tiang tu telah melepasi daripada bulatan yang pertama, menandakan telah masuknya waktu asar. Sebab dalam mazhab Syafi'i, masuknya waktu asar itu apabila panjang bayang sama dengan tinggi barang itu ataupun objek itu. Jadi apabila sama ataupun lebih, maka masuklah waktu asar. Itu mengikut mazhab Syafi'i. Tapi ada kaedahnya juga, kalau dah tak sepanjang tahun, dia sama panjang bayang dia. Ada waktunya, ada tarikhnya yang tertentu. Kemudian ada satu alat yang baru dicipta, iaitu saya yang cipta alat ni. Alat ni namanya kiblatain. Sebab dalam satu alat tu ada dua kegunaan alat dia. Jadi kalau kita nak menentukan arah kiblat, sekarang ni kita tengok perkembangan pembangunan begitu pesat. Banyak tempat-tempat yang dibina, terutama hotel-hotel, banyak bilik-bilik hotel. Dan kalau tengok ada tanda menunjukkan arah kiblat. Itu salah satu keperluan tuan-tuan. Keperluan untuk mendapat CF, sijil menduduki, ataupun untuk mendapat star rating hotel tu. Misalnya 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Kementerian Pelancongan telah mensyaratkan hotel-hotel ni mestilah meletakkan tanda arah kiblat dalam bilik.
Jadi macam mana nak tentukan, nak menandakan, melekatkan tanda arah kiblat tu dengan betul. Jadi ini satu perkara yang agak sukar. Kalau kita lihat, nampak macam mudah kita tampal stiker tu, kerja tu mudah. Tapi nak letakkan stiker tu, penanda arah kiblat tu mengikut arah kiblat, itu yang agak mencabar. Okay. Jadi saya telah buat kajian sikit, maka saya cipta alat ni. Jadi itu alat ni saya namakan dia sebagai kiblatain. Kiblatain tu kalau tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu pernah pergi ke Madinah, ada satu masjid nama dia Masjid Kiblatain kan? Okay, masjid dua kiblat. Itu masjid lah. Tapi alat ni sebab ada dua kegunaan dia. Apa kelebihannya alat ni tuan-tuan? Dia menggunakan laser. Jadi dengan menggunakan laser ni, dia memudahkan untuk kita menandakan arah kiblat tu dengan menggunakan pelekat arah kiblat. Dan alhamdulillah alat ini telah pun memenangi anugerah inovasi tahun lepas yang diadakan di UiTM Shah Alam, iaitu anugerah emas. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam gambar tu, dia ada cahaya warna merah, itu adalah cahaya laser. Jadi cahaya laser itu menunjukkan arah kiblat. Jadi dengan pandukan arah cahaya laser itu, kita boleh tentukan arah kiblat di masjid, di surau, ataupun di rumah kita, ataupun di hotel. Okay. Satu lagi alat falak yang digunakan oleh orang zaman dulu untuk mengetahui waktu. Okay, pukul berapa. Sekarang kita dah ada jam. Dulu ada jam dinding komen besar lagi. Okay, kat rumah kita. Okay. Ada yang ada bandul, kemudian ada yang sekarang ni dah pakai jam digital, tapi sekarang ni dah tak ada jam pula dah, sebab masing-masing dah ada handphone. Dekat handphone dah ada, dekat komputer dah ada, sekarang ni dah ada azan kat radio, azan kat TV, azan kat masjid, azan kat surau. Dekat negara kita okey tuan-tuan, ibu-ibu, apa. Tapi kalau kita keluar negara, tak ada itu semua. Okay? Azan kita tak dengar. Jadi macam mana orang dulu nak mengetahui waktu? Dia buat jam suria ataupun jam menggunakan bayang matahari. Okay? Jadi dengan menggunakan alat ni, kita boleh tahu sekarang dah pukul berapa. Sebenarnya jam matahari itulah jam yang paling tepat sekali. Jam yang menunjukkan pergerakan waktu yang berdasarkan pergerakan matahari, dan itulah yang menentukan waktu sembahyang yang paling tepat sebenarnya. Okay? Tapi sekarang ni kita dah tukar jam matahari itu kepada jam elektronik ataupun jam analog yang sekarang ni kita pakai. Kemudian satu lagi alat yang sangat banyak kegunaannya ialah robot mujayyab. Okay? Alat ni rupanya suku. Suku daripada bulatan. Robot tu maksudnya suku. Suku apa? Suku daripada bulatan. Okay? Suku daripada bulatan. Jadi alat robot mujayyab ni satu alat yang dipanggil sebagai komputer pada masa dulu. Jadi pada zaman dulu tak ada komputer. Jadi alat ni dia banyak kegunaan dia. Dengan menggunakan alat ni kita boleh tahu waktu. Dah pukul berapa waktu sekarang. Okay? Kemudian dengan menggunakan alat ni juga kita boleh tahu waktu solat yang 5. Kita boleh tahu arah kiblat. Kita boleh ukur ketinggian matahari, berapa tinggi matahari sekarang ni. Okay? Kemudian di buruj mana matahari ni berada. Kita juga boleh ukur berapa tinggi kubah masjid ni. Berapa tinggi pokok kelapa yang kita nak tebang. Kalau kita tebang, kena tak rumah kita. Okay, so jadi boleh guna alat ni pelbagai kegunaannya. Dan begitu juga alat ni tak payah nak gunakan bateri, tak perlu power. Jadi itu kelebihan alat robot mujayyab ini. Dan sampai hari ini alat ini boleh digunakan. Dan saya mengajar alat ini kepada anak-anak bagaimana nak menggunakan alat ini, nak menyelesaikan masalah matematiknya. Jadi dengan menggunakan alat ini memudahkan untuk menghitung, mengira. Mengira apa? Matematiknya. Jadi orang zaman dulu maju dengan menggunakan alat ini.
dengan mengira ilmu matematiknya. Jadi orang dulu tinggi sebenarnya ilmunya, okay? Dengan menggunakan alat yang macam ni, ringkas saja rupanya, okay? Tapi boleh memajukan mereka pada masa dulu, dan sampai hari ni alat ni masih boleh digunakan. Okay? So, jadi kami di Khawarizmi mengadakan bengkel bagaimana nak membina alat ini dan seterusnya menyelesaikan masalah matematik. Dan kalau tengok dalam gambar yang sebelah kiri, tuan-tuan dan puan, yang sebelah bawah tu, itu sebenarnya mereka sedang mengukur ketinggian matahari. Dia mengukur ketinggian matahari. Matahari ada dekat depan ke dekat belakang? Belakang inilah pelajar dan cikgu ni. Kat depan dia ke kat belakang dia? Sebenarnya kalau kita tengok bayang tu, okay, tengok bayang orang yang berdiri tu, mataharinya di sebelah belakang. Okay? Maksudnya nak menggunakan alat ni nak mengukur tinggi matahari tu, dalam kes yang ni lah, matahari kat belakang saya. Jadi saya gunakan alat ni untuk ukur dia. Bukan menghadap matahari, okay? Membelakangkan matahari untuk mengukur ketinggian matahari. Jadi artinya kita pun tak silau, okay? Dan sebagainya. Ya, dalam hal ini, so jadi ini salah satu daripada kegunaannya untuk mengukur ketinggian matahari. Okay, kemudian maju, bila dunia dah maju, okay, untuk melihat alam ini, maka diciptakan satu alat yang dinamakan sebagai teleskop. Jadi alat teleskop ni menggunakan perkakasan optik. Optik ni maksudnya alat yang berkait dengan cahaya. Jadi alat optik ni sebenarnya diciptakan oleh seorang sarjana Islam yang bernama Ibnu Haytham. Jadi Ibnu Haytham ni orang dipanggil sebagai bapa optik. Jadi tahun 2015 ini dipanggil sebagai tahun cahaya. Tahun cahaya. Anak-anak, bapa, ibu-ibu boleh pergi dekat internet, type tahun cahaya, kan keluarlah Ibnu Haytham. Okay? Ada satu website Ibnu Haytham. Jadi saya nak kongsi dengan tuan, ibu-ibu tentang alat ni. Dan dekat luar sana, dekat pameran tu pun ada teleskop ni. Jadi teleskop ni satu alat untuk membantu kita melihat objek-objek samawi yang pagi tadi saya telah pun tunjukkan sebahagian daripadanya. Okay? Jadi teleskop ni satu alat yang boleh menjelaskan objek yang kelihatan kabur. Jadi dia nampak tapi tak berapa jelas. Jadi dengan menggunakan teleskop ni dia boleh jelaskan objek tu. Contohnya malam ni kita boleh nampak planet Mushtari, kita boleh nampak planet Zurah. Dengan mata kasar kita tak nampak dia punya permukaan dia. Bulan pun sama, kita nampak tapi permukaan dia, kawah-kawah dia kita tak boleh nampak dengan jelas. Jadi dengan menggunakan teleskop kita boleh nampak. Sebab teleskop mampu mengumpulkan cahaya dan memfokuskan ke mata. Diameter mata kita ni, dia punya diameter dia punya lebar dia tu cuma 4 mm saja. Dan kalau kita hitung keluasan dia ialah 12.5 mm. Kalau teleskop pula 50 mm. Maka kalau luas dia 50 mm, maka dia punya keluasan dia adalah 1963 mm persegi. Jadi teleskop ni ada yang dibuat daripada cermin, ada yang dibuat daripada kanta. Jadi dia bergantung kepada saiz cermin ataupun jenis kanta. Jadi kat luar tu saya tengok ada yang dibuat daripada kanta, ada yang dibuat daripada cermin. Okey. Jadi ada dua jenis cahaya, dua jenis teleskop. Jadi fungsi utama teleskop ni, fungsi dia adalah untuk menambahkan kejelasan. Sharp, bahasa Inggerisnya dipanggil sharp. Mana kita tengok tu terang betul. Kita nampak kawah-kawah di permukaan bulan tu. Itu kita katakan jelas, sharp. Ataupun dia punya image tu terang. Kalau kita tengok bulan purnama dengan teleskop, mata kita akan silau. Berpinau mata kita. Kita lepas tengok tu
kita pun tengok ke dinding warna putih, kita akan nampak bulan tu melekat kat dinding warna putih tu yang kita tengok tu. Sebab kuatnya cahaya ketika bulan purnama yang dilihat melalui teleskop. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang, cubalah tengok. Kemudian fungsi sekunder dia adalah untuk membesarkan image. Jadi macam mana cara dia bekerja ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni telah menjadikan pada kita mata manusia. Dalam mata kita ni dia ada kanta. Jadi sebab itu kalau orang dah berumur, dia punya penglihatan dia dah berkurangan, sebab kanta dia tu telah mempunyai masalah. Dia tak boleh memfokuskan cahaya yang masuk tu jatuh ke atas retina kita. Itu menjadikan dia rabun. Jadi manusia telah mencipta kanta yang dibuat daripada bahan yang tertentu yang boleh membenarkan cahaya masuk melalui kanta ni. Biasanya dibuat daripada kaca, Dan daripada situlah manusia mendapat idea bagaimana untuk mencipta teleskop untuk melihat objek-objek langit. Jadi dia menggunakan kanta di mana cahaya akan boleh masuk melalui kanta dan masuk ke dalam mata kita. Contoh yang paling mudah sekali adalah cermin mata kita. Cermin mata kita itu sebenarnya adalah merupakan kanta. Sebab itu orang Rabun kena pakai cermin mata. Sebab dengan cermin mata dia boleh membiaskan cahaya dan memfokuskan masuk ke dalam mata kita dan kita boleh dapat melihat dengan baik. Satu lagi ialah menggunakan cermin. Tapi cermin ni cahaya tak boleh tembus, tapi dia boleh memantulkan. Jadi kalau kita berdiri depan cermin, kita suluh torch dengan cahaya lampu suluh, torchlight, maka cahaya tu dia tak tembus cermin ke belakang, tapi dia pantul balik ke depan. Itu konsep dia. Jadi ini yang digunakan dalam teleskop pembias, iaitu dia letakkannya kanta di hadapan, cahaya masuk melalui kanta, kemudian dia bias. Bias tu maksudnya dia akan dipesongkan. Dia dipesongkan laluan. Dia sepatutnya lurus, tapi lepas dia melalui kanta dia akan dipesongkan, maka dia akan bertemu di satu hujung, di satu titik, dinamakan titik fokus, dan daripada situ dia masuk ke dalam kanta yang kedua dan masuk ke dalam mata kita. Ini contoh. Contoh teleskop pembias ni, ibu-ibu anak-anak boleh lihat yang di luar tu, yang ada pameran. Yang mana depan dia tu ada kanta. Jadi jenis ini namanya teleskop pembias. Cuma teleskop pembias ni, oleh kerana dia cahaya masuk ke dalam dia, dan keluar ke belakang, jadi teleskop tu dia jadi panjang. Jadi teleskop zaman dulu panjang-panjang sebab dia menggunakan kanta. Cahaya masuk melalui kanta dan keluar ke belakang. Jadi teleskopnya panjang. Lagi power teleskop tu lagi panjanglah teleskop pembiasnya. Jadi ini konsep dia bekerja. Kalau kita tengok dalam gambar tu, depan dia ada satu kanta, cahaya akan masuk melalui kanta dan dia bertemu ataupun difokuskan ke satu titik di atas cermin. Kemudian cermin tu dia akan pantulkan masuk ke dalam kanta yang kedua dan seterusnya masuk ke dalam mata kita. Jadi kalau lagi besar kanta dia, dan lagi panjanglah cahaya itu nanti akan masuk, maka lagi panjanglah teleskop itu dan harganya pun akan menjadi lebih mahal. Dan saiz kanta ni biasanya di antara 60 sehingga 150 mm. Tetapi kelebihannya teleskop jenis ini dia boleh tahan lama, dan dia kurang penjagaan rapi. Maknanya kalau kita ada alat tu, kita boleh guna untuk masa yang lama, mungkin 10 tahun, 20 tahun, dan memberikan imej yang jelas. Kerana kanta tak perlu diselaraskan, dan juga imej yang kita lihat tu tegak. Tapi kalau kita tengok teleskop pembalik, imej dia terbalik. Artinya kalau kita tengok orang sedang berjalan, kita akan nampak dia terbalik, kaki ke atas, kepala ke bawah. Tetapi masalah teleskop yang menggunakan kanta ni ialah, satu masalahnya ialah dia memberikan satu warna palsu, bukan warna yang sebenar. Contohnya dalam gambar yang kita tengok dalam kereta kerja pun ada.
Di atas tu itu gambar yang sebenarnya, tapi yang kita lihat yang sebelah bawah, kita nampak berwarna-warni. Kita ingat bangunan tu berwarna, sebenarnya tidak. Itu adalah akibat daripada kelemahan kanta, yang dipanggil sebagai abrasi. Jadi ini sebabkan ada saintifiknya, saya tak perlu saya nak terangkan, kecuali kalau nak tanya nanti kan boleh tanyalah. Ini satu contoh teleskop Yerkes Observatory di Chicago. Jadi kalau kau tengok teleskop ni sangat panjang, dan tengok orang dekat bawah dia. Orang tu lebih kecil daripada teleskop tu. Saya ingat berapa orang kalau beratur secara bertingkat, berapa orang tu nak sampai ke hujung teleskop. Sebab dia menggunakan kanta, sebab teleskop ni besar, jadi panjang teleskopnya. Jadi ini satu kelemahan teleskop yang menggunakan kanta. Di zaman-zaman dululah. Tapi timbul pula satu lagi kemajuan, iaitu teleskop yang menggunakan cermin. Teleskop menggunakan cermin, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ni, dinamakan sebagai teleskop pembalik, reflektor. Jadi cahaya masuk, dia terus masuk dalam terowong teleskop, dan di sebelah belakang dia ada satu cermin. Bila dia sampai pada cermin, dia akan dipantulkan semula ke tengah, dan dekat tengah tu dia ada satu cermin cermin rata, dan cermin rata itu akan memantulkan masuk ke dalam kanta yang kedua, dan seterusnya masuk ke dalam mata. Ini contoh beberapa teleskop lah. Ini teleskop yang saya katakan tadi itu, teleskop pembalik. Yang ini ada di Balai Cerap persendirian saya, iaitu Balai Cerap Ulul Albab di Melaka. Bukan Albab tu, Albab, Ulul Albab. Ini teleskop yang saya katakan tadi. Jadi cahaya daripada bulan tu terus masuk, dan kita tengok di sisi teleskop. Nak tengok dia bukan di belakang, kita tengok di sisi dia. Kat sebelah hujung teleskop tu, bukan hujung belakang dia, hujung depan. Hujung depan di mana cahaya masuk, kita tengok pula di situ. Kemudian ada satu lagi jenis alat teleskop yang dipanggil sebagai Cassegrain teleskop. Yang ini dia telah compactkan ataupun dah padatkan. Sebelum ni teleskop panjang-panjang. Jadi dengan menggunakan kaedah ni, dengan menggunakan cermin, dia boleh lipat cahaya tu beberapa kali, menyebabkan teleskop tu menjadi pendek. Jadi kos dia pun murah, nak bawa pun senang. Rasa kat luar pun ada teleskop jenis sini. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ni, gambar rajah ni, jadi cahaya tu daripada luar, dia akan masuk ke dalam teleskop, terus pergi ke belakang. Daripada belakang dia pantul balik semula ke depan. Di depan dia ada satu cermin, akan pantulkan semula ke tengah teleskop dan keluar daripada teleskop. Jadi dia ada 3 kali pantulan yang membengkokkan cahaya itu. Sepatutnya kalau kita luruskan cahaya itu semua sekali, dia akan menjadi panjang teleskop ni. Tapi oleh kerana dia telah lipat 3 kali, maka dia telah memendekkan teleskop itu. Jadi ini satu alat. Ini contohnya. Ini contoh teleskop yang saya masukkan tadi, Cassegrain teleskop. Jadi ini di Khawarizmi kita gunakan teleskop ni. Kalau siang hari kita gunakan dia untuk melihat matahari. Jadi dengan melihat matahari kita boleh nampak permukaan matahari. Tadi sepatutnya saya dalam sesi yang pertama tadi saya tunjukkan gambar-gambar matahari, tapi sebabkan kesuntukan masa tak sempat. Kemudian yang saya ceritakan tadi tu ialah teleskopnya. Jadi teleskop tu dia mesti ada pemegang dia. Kalau tidak, macam mana kita nak tengok? Kita beli teleskop, kita pergi kedai yang jual teleskop, kita kata saya nak beli teleskop. Dia akan jual teleskop tu, satu batang teleskop. Lepas tu kita mesti ada alat nak memegangnya, yang dipanggil sebagai lekapan. Lekapan ni pun dia ada macam-macam jenis lekapan. Kalau macam ni jenis lekapan altazimus yang memegang teleskop tu. Teleskop tu ialah yang tiup tu, seperti silinder tu, itu kita namakan teleskop. Kemudian tiup silinder tu dipegang oleh satu alat lagi yang namanya lekapan. Dia lekapan ni yang kita sedang tengok ni namanya ialah altazimus, sebab dia punya pergerakan dia
360 darjah daripada utara, kemudian dia bergerak ke atas ke bawah. Itu dinamakan lekapan. Dan satu lagi yang jenis ini namanya ialah lekapan Dobsonian. Dan yang jenis ini yang agak canggih, yang kalau kita tengok dekat bus Uniza tu, saya tengok dia menggunakan lekapan khatulistiwa Jerman yang jenis ini. Yang ini agak canggih lah. Dia boleh menjejaki bintang pada malam hari. Selain daripada itu, kalau kita sebagai orang yang baru nak berminat dalam bidang ini, apa alat yang mudah? Yang paling mudah sekali ialah binocular. Dulu saya masa mula-mula dulu pun saya gunakan binocular. Jadi saya ada bawa 2 contoh binocular saya punya. Ini sejak masa mula-mula dululah. Alat macam ni. Yang ini boleh kita belilah. Yang ini sebagai permulaan, walaupun permulaan alif falak dia kena ada. Okey? Tak percaya, tanyalah siapa yang menceburi bidang ini, dia mesti ada alat ni. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin banyak koleksi. Saya pun ada beberapa alat seperti ini. Okey? Yang ni kita boleh beli. Alat ni apa yang kita boleh tengok dengan alat ni? Alat ni kita boleh tengok permukaan bulan. Kita boleh nampak kawah-kawah dia. Kemudian kalau planet kita boleh nampak juga macam Jupiter, dia punya satelit-satelit dia, dan juga komet, nebula juga boleh kita lihat dengan menggunakan alat ini. So jadi nampak aja kecil. Ini juga dinamakan sebagai teleskop. Ya, tuan. Tu on kan, Swiss on kan. Okey, kalau ada tanya, nak tanya boleh tanya. Okey, kata anda kan tak sempat pula tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya satu. Ada ustaz mengatakan bulan ni duduk dalam langit yang pertama. Okey. Jadi tiap-tiap langit itu ada fungsi dia, mana ada malaikat jaga apa. Jadi orang nak pergi ke bulan tu mesti melalui pintu-pintu dia, ada malaikat jaga. Jadi mustahil kalau ada orang kafir boleh pergi, kerana malaikat akan memberi salah. Jadi bertentangan dengan kita tengok ni macam teleskop tadi. Tengok ke bulan, matahari, jadi menembusi tu ada langit tadi. Ya. Jadi kalau ada ustaz kata kalau kita percaya pada orang kafir naik ke bulan, UFO. Jadi matahari dia duduk di langit yang berapa tak tahu, tapi duduk dalam kawasan tu lah. Ya. Jadi kalau kita tengok dengan teleskop menembusi langit tadi. Jadi macam mana Ustaz? Okey, insya-Allah. Terima kasih. Okey, soalannya saya boleh ringkaskan. Betul ke manusia dah sampai ke bulan? Sebab kata bulan tu berada di langit yang pertama. Okey. Saya percaya dengan yakin manusia boleh sampai ke bulan, dan telah pun dibuktikan manusia sampai di bulan. Okey. Senang saja kita nak bayangkan sebab Allah sebut dalam Al-Quran ni as-samawat, as-sama ad-dunya, langit dunia. Okey. Dan Allah sebut Allah turunkan hujan dari langit. Jadi artinya langit ni bermula daripada kawasan yang turun hujan. Itu as-sama ad-dunya, langit dunia. Dan bulan ni terletak pada langit di dunia. Langit yang pertama. Dan jarak bumi ke bulan, jaraknya cuma 384,000 kilometer. Saya ulang sekali lagi, 384,000 kilometer sahaja. Tak sampai pun 1 juta kilometer, tak sampai pun 1/2 juta pun tak sampai. Tuan-tuan, kalau ada kereta yang lama, Proton Saga ke, Nissan ke, yang lama dah 10 tahun kereta itu masih pakai, macam saya pakai kereta Proton Saga Orion yang mula-mula dulu.
dah lebih daripada 400,000 dah. Dah lebih daripada 400,000 kilometer dah kereta saya tu berjalan. Maknanya kereta Proton Saga saya tu dah sampai dah jarak bulan. Maknanya jarak bulan ni dekat. Kita boleh sampai. Kapal terbang pun 11,000 kaki. Okey, tinggi tu. Pada hitungan kita. Jadi sebenarnya jarak tu jarak yang boleh ditempuh oleh manusia dengan menggunakan kenderaan yang dicipta oleh manusia. Jadi saya percaya manusia boleh sampai pada jarak itu dan telah pun sampai di permukaan bulan. Okey, boleh sampai pada permukaan bulan. Sebab pada jarak 384,000 tu satu jarak yang boleh ditempuhi. Okey. Walaupun ada orang percaya tak mau percaya, okey. Itu terpulanglah pada ini benda tersebut. Tapi boleh rujuk dalam tafsir Azhar, tulisan Hamka berhubung dengan manusia ke bulan ini. Sebab ketika Hamka tu pada era tu manusia sedang berbicara tentang sampai di permukaan bulan. Bukan sekali manusia pergi ke bulan, beberapa kali. Dan bukan seorang manusia dah sampai ke bulan, dah lebih daripada seorang dah. Jumlah semua sekali ada 12 orang yang telah pun sampai ke permukaan bulan. Dan seorang daripadanya yang bernama Jim Irwin, dia apabila pergi ke bulan, sebelum dia pergi ke bulan, dia dalam diri dia tu timbul perasaan ragu-ragu. Ini sebab dah ada tanya pasal soalan ni, saya nak mengukuhkan hujah saya. Tapi Jim Irwin ni dia bukan pergi bersama dengan Armstrong orang yang pertama. Armstrong dah meninggal dunia pada tahun 2012. Dan Armstrong ni pernah datang ke Malaysia. Yang Jim Irwin ni saya nak ceritakan. Jim Irwin ni masa dia nak pergi ke bulan, timbul dalam diri dia ni, betul ke ada Tuhan? Tapi sebaik saja dia kata, aku sampai di permukaan bulan dan dia melihat bumi daripada bulan. Dia melihat bumi daripada bulan. Jadi tak semua orang dia beri peluang oleh Allah untuk melihat bumi daripada bulan ni. Jadi Jim Irwin ni salah seorang daripada dia. Jadi dia kata, apabila aku nampak dengan mata kepala aku sendiri, aku nampak bumi itu berputar pada paksinya dan bergerak terapung-apung, tidak ada tali dan tidak ada tiang yang menyokong dan mengikatnya, dia kata. Dan ini membuktikan ada Tuhan. Manusia tidak mungkin ataupun tidak mungkin dia bergerak dengan sendirinya. Sejak daripada hari itu dia yakin bahawa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi apabila dia balik ke bumi, maka orang ramai menunggu dia. Dah ada sidang akhbar. Maka dia kata, dia ceritalah pengalaman apa yang dia cakap tadi tu. Apa yang dia cakap tu, dia cakap depan pemberita. Jadi dia kata, mulai daripada hari ini saya nak berhenti daripada jawatan saya sebagai seorang angkasawan. Sekarang ni saya nak mengelilingi dunia, nak menyampaikan bahawa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Itu satu bukti yang manusia dah sampai ke bulan lah. Dah ramai yang saya katakan tadi 12 orang. Wallahu alam. Saya harap dapat menjawablah soalan tu. Okey, saya teruskan sikit lagi. Yang ni alat ni saya dah cerita dah tadi, saya rasa. Jadi kita ada dua alat di Khawarizmi, satu yang teleskop tadi, kemudian satu lagi ni yang lagi besar. 24 inci. Ini yang lain-lain lah. Jadi tuan-tuan dan puan, salah satu alat yang saya katakan tadi, kalau kita nak beli ialah alat binocular ni. Cuma kalau kita nak beli, dia ada panduan dia. Dalam kertas kerja saya tu saya ada beri panduan. Apa panduan dia? Kita nak tahu, kita kena tengok dia ada nombor. Ada nombor dekat, dia tulis dekat alat binocular ni atau teropong ni. Kalau biasanya dia akan tulis 7 kali 50. Kita kena tahu tu maksud nombor tu apa, 7 tu apa, 50 tu apa. Jadi cara baca dia 7 kali. Bukan 7 kali 50, 7 kali. 7 kali itu maksudnya dia membesarkan apa yang kita lihat tu sebanyak 7 kali.
Okey, 7 kali. Dia membesarkan 7 kali. 50 tu ialah dia punya lebar dia ni, ataupun diameter kanta depan ni 50 kali. 50 mm, sorry, 50 mm. Ini lebar dia ni, 50 mm. Jadi kalau lagi besar nombor tu, jadi contohnya 10 kali 70. Itu lagi baguslah. Kalau 10 kali maknanya dia membesarkan sebanyak 10 kali kali 70. Maknanya dia punya ni besar, 70 mm. Dan kita akan pegang pun berat sebab dia besar. Okey. Kalau kita tengok dalam gambar ni, binocular yang sebelah kiri tuan-tuan perempuan tu, tu dia besar. Okey. Jadi kalau kita tengok bulan pun terang. Tengok planet pun terang. Okey. Itu binocular. Alat binocular. Jadi itu saja saya kira yang berkaitan dengan peralatan falak. Ni adalah balai cerap yang di luar negara lah. Okey. Lagi besarlah teleskopnya banding dengan kita ada di negara kita. Okey, sebab mereka telah jauh maju di hadapan, walaupun satu ketika dulu kita juga maju ke depan. Jadi binocular ni atau teropong ni dia ada 2 jenis tuan-tuan. Satu yang besar, satu lagi yang kecil. Macam saya pegang ni. Okey. Kecil dan dia lurus. Kalau yang ni dia kembang. Okey. 2 biji mata kita kat sini, lepas tu yang ni dia kembang ke depan. Okay? Tapi yang ni dia lurus. Terang pun terang, boleh tahan terang. Saya boleh nampak orang dekat belakang. Okay? Terang. Okay? Kalau tengok bulan pun boleh, walaupun dia kecil macam ni. Okay? Jadi boleh sebagai yang berminat untuk memulakan dalam bidang falak ni lah, untuk melihat bahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi tak rugi kalau kita beli ni untuk tujuan melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jangan tengok orang mandi kat pantai sudah. Itu bukan. Okay, ni kalau di luar negara lagi banyak lah. Dia punya teleskop di puncak-puncak gunung dan sebagainya. Okay, selain daripada menggunakan teleskop, mereka juga telah maju. Okay, kat Malaysia tak ada lagi alat seperti ini yang kita nampak macam astro punya piring tu, tapi dia lagi besar. Ini namanya radio teleskop. Dia menggunakan gelombang radio untuk mengkaji bintang. Yang 2 gambar bawah tu antara teleskop radio yang terbesar di dunia yang terletak di Sydney, Australia. Okay. Jadi itu saja saya kira yang sempat saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Masih dah cukup dah? Fungsi? Ada? Habis dah? Ada lagi? Kalau ada sikit saya nak share satu video lah. Kalau ada nak soalan tanya, boleh tanya. Bismillah. Assalamualaikum doktor. Ya, Waalaikumsalam saya ada 2 soalan. Ya. Okay, yang pertama, kalau saya nak sambung pelajaran ke luar negara, macam mana cara saya nak tentukan arah kiblat untuk solat? Okey. Soalan yang kedua, setahu saya dalam sirah Nabi Muhammad dulu pernah belah bulan kan? Jadi mengikut teknologi pada masa sekarang, adakah terbukti ada kesan belahan bulan tu? Ya, terima kasih. Okay. Sama. Okay. Terima kasih, bagus soalan tu. Macam mana kita tentukan arah kiblat? Okey, kalau kita pergi ke luar negara, tentukan arah kiblat, saya rasa kalau sekarang ni dah mudah lah. Kita pun dah ada handphone. Jadi kita boleh pergi kat mana-mana website. Okay, website Islamic Finder ke. Kat situ dia ada beritahu kita negara itu berapa dia punya arah kiblat dia. Okay? Jadi kita kena tahu menggunakan kompas. Jadi sekarang ni kebanyakan aplikasi handphone dia ada kompas dalam tu. Cuma kita kena pastilah kompas tu baik ke tak baik, berfungsi ke tak berfungsi. Okay? Kita kena test lah. Okay? Kalau tidak pun kita gunakan kompas kiblat tu.
Jadi biasanya dia akan beri berapa azimut kiblat tempat tu. Kalau Malaysia 292 ataupun 291 ataupun 293 di Malaysia. Tapi kalau di tempat negara lain, lain pula azimut kiblatnya. Jadi kita tengok nilai dia berapa, lepas tu kita halakan kita punya kompas tu mengikut nilai yang dia beri. Kalau 290, kita halakan sehingga penunjuk dia tu pergi pada 290. Jadi itulah arah kiblat kita. Arah kiblat itu menggunakan kompas lah. Ataupun kalau kita nak pastikan yang kita kiblat kita tu betul atau tak betul, kita tunggu pada 28 Mei hari ni. Gini kita tunggu. Kalau tempat negara yang kita pergi belajar tu, dapat waktu siang yang sama dengan Mekah. Jangan Mekah siang kita malam. Tu tak boleh lah. Tapi kita tengok dekat peta, kalau Mekah siang, tempat kita belajar tu pun siang. Dan pada 28 Mei tu kita boleh check, double check, betul tak yang aku buat tu arah kiblatnya betul tak? Sebab pada hari ini matahari betul-betul di atas Kaabah. Apabila matahari di atas Kaabah, dekat Kaabah kalau kita tawaf waktu Zuhur, kita tak ada bayang. Tak ada bayang. Sebab matahari betul-betul atas kepala. Bangunan Kaabah pun tak ada. Bukan tak ada bayang. So jadi pada waktu matahari kat Mekah, kita kat Malaysia dah petang. Pukul 5.16 sekarang. Pada pukul 5.16 nanti tuan-tuan tengoklah masjid ni sama dengan bayang tiang-tiang dekat masjid ni, yang sebelah luar. Jadi kalau sama menunjukkan kiblat masjid ni betul. Begitulah juga dengan tadi. Kalau kita keluar negara, kita tengok bayang yang kita dah buat sebelum tu sama tak dengan bayang pada 28 Mei ataupun satu lagi 16 Julai. Cuma waktunya tu berbezalah dengan Malaysia. Jangan kita ambil pukul 5.16 dekat tempat kita belajar tu. Itu kena tanyalah, kena tanya. Satu lagi soalan tentang Nabi pernah belah bulan. Jadi itu satu mukjizat. Dan Nabi belah bulan tu satu fenomena yang boleh disaksikan oleh orang yang boleh melihat bulan pada malam itu. Kalau ada orang Melayu dekat Kuala Terengganu pada masa malam itu pun boleh nampak bulan yang dibelah pada malam tu. Sebab terbelah tu. Bukannya orang yang depan Nabi je nampak. Siapa saja boleh nampak. Sebab bulan tu, bulan yang sebenar tu. Jadi kalau orang Mekah nampak bulan, kita kat sini pun nampak bulan yang sama. Jadi kalau bulan tu dibelah, pisah. Jadi itu terbukti dalam riwayat mengatakan, orang yang kafir Quraisy tu mengatakan, kita ni semua dah kena sihir. Kalau betul bulan ni dibelah, orang lain pun boleh nampak, dia kata. Bukan kita je nampak. Jadi kebetulan selepas tu datang kafilah yang sedang melalui tempat itu, dan dia pun bagi tahu pada masyarakat kafir yang berdebat dengan Nabi itu. Dia kata tadi kami nampaklah bulan tu terbelah, dia kata. So jadi itu menunjukkan orang lain pun boleh nampak. Dan benda ni telah pun direkodkan dalam kitab Hindu. Jadi kalau siapa rajin baca tentang sejarah agama ni, dalam kitab Hindu dia ada menyebut, dan saya sendiri baca, iaitu dia menyebut Sami Hindu ni, dia kata di antara tanda orang yang membawa kebenaran akhir zaman ialah terbelahnya bulan. Jadi bila jadi Sami ni dia kerjanya bila bulan purnama je dia akan tengok. Dia akan tengok. Bila bulan lama dia tengok, dan tengok bulan terbelah, sebab dia kata sebagai tanda datang akhir zaman. Jadi dengan takdir Allah, satu malam bulan purnama tu, dia nampak bulan tu memang terbelah. Sedangkan dia bukan duduk dekat semenanjung Arab. Jadi dalam buku tu dia beritahu, Sami ni beritahu pada anak dia, wahai anakku, dia kata sekarang ni telah pun sampai orang yang membawa kebenaran seperti mana yang disebut dalam kitab kita. Maka aku hendak engkau pergi berjumpa orang tu, iaitu di Mekah lah. Jadi anak dia pun pergi, tapi ditakdirkan anak dia itu meninggal dalam perjalanan, tak sempat berjumpa. Itu dalam cerita yang itu. Satu lagi, saya diberitahu oleh kawan saya yang melawat negeri China.
Tembok besar negeri China tu kan panjang kan, berapa ribu kilometer. Jadi dia diberitahu semasa dia melawat tembok besar negeri China tu oleh orang China, ada satu gambar yang dilukis menunjukkan bulan tu terbelah. Macam mana orang Cina pada masa dulu boleh lukis gambar bulan terbelah? Sebab dia kata dulu-dulu ini bulan, dia kata sudah terbelah. Orang Cina nampak. Jadi itu satu lagi bukti yang berekod menunjukkan bulan tu memang betul dia belah. Cuma soalan yang tadi, nampak ke tidak? Okey, daripada bumi kita tak boleh nampak kesan dia, kecuali kita pergi di bulan. Okey, sebab kesan itu sangat, orang kata sempurna cantuman dia tu. Walau macam mana pun saya yakin ada tanda kesan belahan dia. Sebab Allah ni dia Maha berkuasa, dia boleh cantumkan semula dengan baik benda tu. Tapi walau macam mana pun mengikut masa manusia pergi ke bulan, dia jumpa satu kawasan yang seperti satu lekukan yang sangat panjang, tapi tak dapat nak terangkan secara saintifik kenapa benda tu berlaku. Jadi saya yakin benda tu kemungkinan kesan daripada belahan bulan apabila dicantumkan balik, jadi kesan tu ada. Wallahu alam. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan. Satu, nak tahu perjalanan matahari itu daripada mula naik, katakanlah kita ambil masa daripada 1 jam, jarak dia berapa second daripada pagi fajar tu, katakan ambil kata naik pukul 7 sampai pukul 8, perjalanan masa dia tu ambil berapa lama? Yang pertama, dia adakah sama perjalanan bulan dan matahari itu mengikut perjalanan dia? Antara bezanya matahari dan bulan tu daripada waktu dia naik sampai daripada pagi sampai ke petang, waktu bulan tu malam sampai ke fajar lah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey jadi berapa lama cahaya matahari tu cahaya matahari dia naik tu, cahaya dia sejak dia timbul tu kan, kita nampak cahaya dia. Jadi cahaya dia tu daripada matahari tu nak sampai pada kita berapa lama? Masa dia mengambil masa selama 8 minit baru sampai. Jadi kalau kita kata dia terbit pukul 7, cahaya tu sampai ke bumi 7-8 minit. Jadi matahari yang kita nampak pagi tu ialah matahari yang selepas 8 minit sebenarnya. Sebab dia ambil masa 8 minit baru sampai ke bumi cahaya dia. Sebab apa? Jauh 150 juta kilometer, sedangkan cahaya dia tu bergerak sangat laju, 300,000 kilometer satu saat. Kita sebut satu cahaya dia dah sampai 300,000 kilometer. Itu pun nak sampai ke bumi 8 minit. Dia nak sampai ke Pluto sampai masa 5 jam baru sampai. Planet yang paling jauh 5 jam baru dia sampai. Tengah hari macam ni cahaya baru sampai ke planet Pluto. Tuan-tuan ni sebab jauhnya. Cahaya jauhnya Pluto tu dan cahaya tu nak sampai ke situ. Dan bulan pula, bulan dari segi pergerakan dia dengan matahari dia tidak sama, dia berbeza. Kalau hari ini matahari terbit pada pukul 7 pagi, bulan dia tak terbit pada pukul 7 pagi. Dia berbeza satu hari dengan satu hari itu lebih kurang dalam 50 minit. 50 minit. Katakan bulan terbit pada pukul kita ingat hari ni pukul berapa dia terbit? Hari ni dah 10. So jadi mungkin dia terbit pagi tadi dan pukul 10 pagi. Kalau dia terbit pagi ni pukul 10 pagi, besok dia akan terbit lagi lewat 10.50 pagi. Dia akan terbit. Kemudian dia akan naik terbenam di barat. Tempoh dia bergerak tu 12 jam lah. Daripada dia mula terbit sehingga dia terbenam 12 jam. Kalau bagi negara kita. Kalau di tempat lain lah pula. Sebab kita ni dekat lebih kurang garisan khatulistiwa. Matahari pun sama, kalau dia terbit pada pukul 7 dia akan terbenam 12 jam kemudian pada pukul 7 petang. 12 jam. Cuma tempoh masa dia terbit dengan dia terbenam antara bulan dan matahari itu tidak sama. Tidak sama. Dia hampir-hampir sama pada hujung bulan saja.
iaitu pada hari yang ke-29. Matahari terbit, bulan pun terbit. Berapa minit beza dia tu. Lepas tu yang kita boleh nampak bulan ataupun tak boleh nampak bulan. Saya harap boleh menjawablah soalan tadi. Kalau tak boleh saya minta maaf lah. Tidak menepati jawapan. Okay, ada lagi soalan? Anak-anak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, last sekali daripada saya untuk saya sharekan, ini sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT, iaitu gerhana matahari yang saya sempat saksikan di bumi Australia pada tahun 2012. Dia ada muzik dia tapi tak dengar lah. Tapi tak apalah, kita tengok saja dia punya ramalan. Jadi pada tahun 2012 tu, jadi saya dan beberapa orang daripada Persatuan Falak pergi ke bumi Australia. Jauhnya perjalanan saya ni sejauh 5,000 km. Jadi bila sampai ke sana, dia kata, you datang sini daripada jauh. You datang sini untuk apa? Dia kata nak tengok gerhana. Dia kata gerhana ni berlaku 2 minit aja. Dia kata, jadi adakah awak datang sini hanya untuk 2 minit saja? Dia kata betul, saya datang ni hanya untuk kerana 2 minit itulah. Tetapi kerana saya datang ni adalah untuk melihat tanda-tanda Tuhan saya yang menjadikan kejadian gerhana matahari. Tuan-tuan dan puan, ribuan manusia, dan saya telah ditemu ramah oleh TV Australia, sebab dia tengok grup kami ni serius, datang dengan kain rentang dengan tujuan yang cukup jelas untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi gerhana ni berlaku di lautan Pasifik waktu pagi. Jadi sebelum subuh pantai itu dah dipenuhi oleh ramai orang manusia. Jadi bila matahari terbit saja, ini ketika suasana hari gerhana penuh matahari pada 14 November 2016 sebelah pagi. Dan kita menjalankan satu fenomena telur berdiri. Biasanya telur ni pada belah runcing dia tu susah kita nak tegakkan pada hari biasa. Bukan tak boleh, boleh tapi susah. Tapi pada hari gerhana itu kita beli satu tray telur, semua kita tegakkan boleh berdiri dengan senang. Sebab fenomena gerhana tu. Jadi matahari terbit pada waktu pagi di ufuk timur pada pukul 5 lebih pagi, 6 lebih pagi tu matahari dah terbit, dia naik. Cukup satu yang cukup menakjubkan, dan orang dah ramai di tepi pantai ni, menantikan detik-detik yang penuh mendebarkan. Pantai itu sepanjang 4 km panjangnya dipenuhi dengan manusia, daripada macam-macam, segala macam manusia. Tapi sayang, 1000 kali sayang, yang orang Islamnya boleh bilang dengan jari saja. Tak ramai orang Islam. Jadi kenapa dia orang? Sebab mereka terpanggil untuk menyaksikan kehebatan fenomena gerhana ni, iaitu siang hari bertukar menjadi malam. Inilah di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Matahari yang begitu terang, sedikit demi sedikit ditutupi oleh bulan, sehingga akhirnya dia menjadi sabit, seperti sabit, bulan sabit yang sangat halus. Dan suasana bertukar, yang terang tadi bertukar menjadi gelap sedikit demi sedikit, dan suhu suasana sekeliling pun sudah berubah. Kalau tadi kita rasa panas, sekarang ni kita dah mula rasa sejuk. Dan suasana sudah bertukar, yang sangat mendebarkan, jantung berdegup begitu laju.
sebab nak menyaksikan suasana berlakunya gerhana penuh. Terang menjadi gelap, siang menjadi malam, tengah hari bertukar menjadi tengah malam. Inilah suasana yang cukup menyentuh perasaan kita. Jadi tepat pada pukul 6.39 pagi, matahari yang bersinar terang tadi bertukar menjadi gelap. Jadi langit pun di sekeliling kita bertukar menjadi gelap, sedangkan hari siang, dan burung-burung pun berterbangan pulang ke sarang mereka. Ini suasana bagaimana gelapnya. Kalau tadi kita nampak orang, sekarang ni orang dah tak nampak dah. Sebab apa? Gelapnya pada ketika itu. Jadi sebelum tu ambil gambar, nampak orang, tiba-tiba saya nak klik, orang dah tak nampak. Sebab apa? Tiba-tiba menjadi gelap. Jadi mata kita apabila tiba-tiba menjadi gelap, susah untuk kita nak menyesuaikan semula. Jadi inilah suasana gelap pada ketika itu. Jadi ketika ini orang terdiam seketika, menyaksikan fenomena yang sedang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini, supaya dia tersentuh untuk melihat kebesaran Allah. Sedangkan Allah menyaksikan hamba dia ni matahari setiap hari, tapi manusia tidak ambil indah, tak ambil kisah. Tetapi apabila terjadinya gerhana ini, manusia terpanggil untuk menyaksikan betapa hebatnya kejadian gerhana ini, supaya manusia nanti tidak boleh mempersoalkan kenapa dia tidak diberi peringatan apabila dia dibangkitkan di hari kemudian nanti. Sebab Allah setiap hari menyaksikan kebesaran dia, kekuasaannya kepada manusia. Jadi sekali-sekala Allah saksikan pada fenomena-fenomena yang hebat seperti ini, iaitu ketika gerhana matahari. Jadi kami pada masa gerhana itu sempat melakukan ibadat solat gerhana di hadapan ramai manusia ketika itu. Jadi grup kami tak ramai, cuma 4 orang saja, tapi dapatlah kami menunjukkan dakwah seketika pada masa itu pada orang lain. Jadi orang lain pun merasa melihat bagaimana kita berbeza daripada mereka. Mereka hanya sekadar untuk melihat, menyaksikan fenomena itu sahaja, dan habis fenomena itu habislah. Tetapi kita semasa fenomena itu, kita menunjukkan bagaimana kita sebagai umat Islam menyaksikan fenomena tersebut, iaitu kita mengerjakan ibadat solat dan juga berkhutbah semasa gerhana itu. Jadi inilah grup kami. Jadi matahari di sana terbit di sebelah timur, jadi kiblat kita di sebelah barat. Jadi dia orang pun pelik, dia kata kenapa orang ni sepatutnya tengok sebelah timur gerhana, tapi dia kenapa dia menghadap sebelah barat? Rupanya kita sedang mengerjakan solat. Inilah sebahagian daripada bukti-bukti yang jelas yang disaksikan oleh Allah kepada kita sebagai sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Allah. Jadi kami telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan keagungannya semasa fenomena tersebut. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Mudah-mudahan saya menyeru pada ibu-ibu, bapa-bapa, marilah sama-sama kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Jadi pada tahun depan akan berlaku gerhana di tempat kita. Di Terengganu ni boleh nampak, di Seremban boleh nampak, di Kota Baru boleh nampak. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan gerhana ini pada 9 Mac. Tulis dan tulis supaya kita boleh ingat nanti. Kalau kita tak ingat, kita boleh ingatkan orang lain. Boleh hantar WhatsApp untuk kita ingatkan, supaya kita sama-sama mengimarahkan, datang kat masjid, datang kat surau untuk mengerjakan solat gerhana. Mungkin kita tak ada peluang untuk mengerjakan solat gerhana ini pada waktu-waktu lain, hanya waktu gerhana saja, sebagai tanda kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, bapa-bapa, jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah ini. Bukan saja-saja Allah nak tunjukkan, bukan saja-saja Allah nak lakukan, tapi Allah nak tunjuk kekuasaan dia kepada kita. Kenapa orang tidak beriman boleh menyedari tentang kehebatan penciptaannya? Kenapa tidak kita yang Allah tunjukkan, Allah beritahu di dalam Al-Quran, Allah bagi tahu dalam Al-Quran, Allah ulang dan ulang 300, lebih daripada 300 kali. Allah sebut tentang bumi Al-Ard, Allah sebut lebih 460 kali
perkataan as-samawat. So jadi kita orang beriman. Allah kata bertakwa. Maka kita hendaklah mengambil perhatian apa yang berlaku di sekeliling kita ini adalah tanda-tanda untuk kita beriman kepada Allah SWT, untuk menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 9 Mac 2016. 9 Mac 2016 tulis kat diary kita tahun depan, dekat kalender tu beritahu anak-anak, beritahu orang kawan, beritahu dekat saudara mara kita, jiran tangga akan berlaku gerhana. Cuma kalau kita tengok daripada negara kita, dia tidak berlaku gerhana penuh, tapi matahari itu dah jadi seperti bulan sabit. Mungkin jarang kita dapat saksikan matahari seperti bulan sabit pada siang hari, pada waktu pagi, Tapi kalau nak tengok dia penuh gelap, kita kena pergi negara jiran kita di Indonesia, sama ada di Palembang, di Bangka, di Balikpapan di Kalimantan, ataupun di Sulawesi. Jadi kalau siapa nak join saya untuk ke gerhana, boleh maklum kat saya, insyaAllah. Jadi ibu bapa, saya kira masih diberikan pada saya sudah mencukupi, dan minta maaf lah kepada pengacara majlis kerana telah melewati masa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita pada pagi ini dan beri hidayah taufiknya kepada kita, insyaAllah. Saya minta maaf pada semua sekali yang hadir. Yang benar itu datang pada Allah SWT, salah silap itu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Dr. Haji Kasim bin Bahali di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita lah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita akan berhenti rehat dan kita akan makan tengah hari lah. Ada disediakan makanan tengah hari, ambil lah. Dan kita akan bersolat Zuhur. Kemudian kita selok seterusnya pada pukul 2 petang, insya-Allah. Dan sekali lagi anda ambil peluang untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Doktor di atas kesudian meluangkan masa berkongsi ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat ini, insya-Allah. Dan anda juga mengambil peluang memohon ribuan kemaafan atas kekurangan sepanjang anda mengendalikan program inilah. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan anda sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.